Apabila kita menyoroti sejarah bagaimana diwajibkan puasa, maka ulama menceritakan kepada kita puasa mula diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Tahun kedua selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama merasai nikmat Ramadan tahun 1442 Hijri, dan syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama menghadirkan diri ke rumah Allah pada Ramadan kali ini untuk sama-sama kita melaksanakan salat secara berjamaah dan menghidupkan rumah-rumah Allah di bulan Ramadan ini dengan amal ibadah. Dan mudah-mudahan nikmat yang diberikan ini akan berterusan, dan mudah-mudahan setiap amal yang kita laksanakan ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita berbagai bentuk nikmat dan kelebihan. Di antara nikmat dan kelebihan yang Allah beri kepada kita setiap tahun sekali, iaitulah nikmat Ramadan, yang mana amalan-amalan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala gandakan ganjaran dan juga pahalanya sebagai rahmat dan kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menyoroti sejarah bagaimana diwajibkan puasa, maka ulama menceritakan kepada kita puasa mula diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Tahun kedua selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Bila turun ayat ni pada bulan Sya'ban, kata ulama selepas daripada peristiwa peralihan arah kiblat kira-kira sebulan, apabila berlakunya peristiwa peralihan arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di kota Mekah, sebulan selepas itu berlakulah peristiwa ini, turunnya ayat yang menjelaskan tentang kewajipan puasa. Maka bermula daripada saat itulah Ramadan tahun itulah diwajibkan puasa. Walaupun pada peringkat awalnya puasa agak berbeza dengan apa yang kita buat. Boleh pilih kalau seandainya tak mau puasa, tapi digantikan dengan fidyah, dan waktu puasanya agak panjang. Namun bermula daripada tahun kedua lah mula difardukan puasa ini ke atas umat Islam. Dan natijah yang paling besar yang Allah nak berikan kepada kita hasil daripada puasa ini, sebagaimana dalam ayat yang Allah sebut tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Puasa mampu mendidik kita menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk di mana pun kita ingat Allah sentiasa melihat, memerhati dan memantau kita. Sebab itulah puasa di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tak tahu sama ada kita puasa ataupun kita tak puasa. Kita bangun pada waktu pagi, kita makan sok dengan anak bini kita. Bini kita makan sepinggan, kita makan 2 pinggan, 3 pinggan kadang-kadang. Kita pergi kerja, duduk dalam bilik seorang-seorang atau duduk dalam kenderaan seorang-seorang. Cermin kereta kita gelap, tinted, siapa pun tak nampak. Waktu tu kita boleh minum dan kita boleh makan, tapi kita tak makan. Bagi orang yang tahu, yang beriman, yang betul-betul takut pada Allah ni, dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat benda-benda yang membatalkan puasa dia. Karena dia yakin perbuatan itu membatalkan puasa, dan dia yakin apa yang dia buat tu Allah tahu dan Allah perhati. Maka puasa ni kita dengan Allah. Sebab itulah yang ni yang kita nak dapat sebulan dalam bulan Ramadan ni, tanam dalam diri kita. Aku duduk di mana pun aku tak boleh buat jahat, aku tak boleh buat benda dosa. Kenapa? Kerana Allah melihat segala perbuatan itu. Betul, orang jadi baik pada bulan Ramadan ni, nak bercakap pun dia beringat, lidah dia tak cakap benda-benda yang tidak mendatangkan faedah atau benda-benda yang melibatkan dosa. Mata pun dia jaga. Kalau mungkin bulan lain mata dia lihat, tapi mari bulan Ramadan ni dia kawal mata dia. Telinga pendengaran pendagu itulah dia kawal, telinga pendengaran kemaluan dan sebagainya. Kenapa? Kerana puasa tadi. Maka mudah-mudahan hasil daripada sebulan Ramadan, bila kita keluar daripada Ramadan tadi ni, apa yang kita dapat daripada Ramadan kita teruskan pada bulan-bulan yang lain, sehinggalah kita berjumpa Ramadan pula sampailah ke akhir hayat kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di antara perkara-perkara amalan-amalan yang perlu kita ambil berat ataupun perlu kita lakukan pada bulan Ramadan ni, yang pertama kata ulama, puasa pada siang harinya. Memanglah ini adalah suatu tuntutan yang wajib. Kita mula berpuasa menahan diri bermula daripada fajar sehinggalah tenggelamnya matahari. Kita tahan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa kita, ataupun yang boleh membatalkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Kadang-kadang ada perbuatan yang membatalkan puasa, ada juga perbuatan yang boleh menjejehkan pahala puasa kita tadi ni. Seandainya kita tidak menjaga mata, tidak menjaga mulut, tidak menjaga telinga dan juga anggota-anggota yang lain. Sebab tu Nabi sebut, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa-siapa yang tak boleh tinggal perkataan keji dan amalan perbuatan keji, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk dia meninggalkan makan dan juga minumnya.
Mana puasa ni bukan setakat tak makan, tak minum. Lidah kita kena jaga. Kadang-kadang lidah itu kita bercakap, kadang-kadang lidah itu dengan kita tulis. Apa yang kita hantar dalam Facebook kita, dalam WhatsApp kita dan sebagainya, juga dikira sebagai satu lisan daripada lisan-lisan kita. Sebab itulah berhati-hati ketika menulis, ketika berkongsi sesuatu perkara, kita kena ingat dan ingatkan diri kita sesungguhnya aku ni sedang berpuasa. Kita bimbang dan kita tak mau berlaku kepada satu golongan yang Nabi kata rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa tapi tak dapat apa daripada puasanya lain daripada lapar dan dahaga semata-mata. Yang tu je dapat. Dia puasa ni sekadar dia tak makan, dia tak minum. Hak lain daripada tu apa yang dia tak buat. Bulan tak puasa muhung, bulan puasa lagi teruk dia muhung. Bulan tak puasa maki hamun, bulan puasa pun lebih kurang sama aja. Lepas tu bulan puasa ni kena sabar banyak-banyak. Sebagaimana Nabi sebut wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan ni bulan sabar. Was-sabru thawabuhul jannah. Kesabaran itu balasannya, pahala atau ganjarannya adalah syurga. Apa makna sabar? Al-habsu, tahan. Tahan diri kita daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tahan lidah kita daripada bercakap benda-benda yang tak sepatutnya. Tahan mata kita daripada duk tengok benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah sambil duk bawa kereta, duk atas jalan raya, kadang-kadang orang depan silap sikit, kita duk dalam kereta ni macam-macam keluar daripada mulut. Kawan tu lambat sikit jalan hijau. Kita di belakang ni pom-pom dah. Tak sedar kata puasa tadi. Lepas tu kenapa ingat diri aku ni puasa. Kita tak mau bila kita balik di akhirat tengok pahala puasa kita tak ada nilai di sisi Allah. Pasal apa? Yalah kamu atas dunia dulu puasa, kamu tak makan, tak minum saja. Lain daripada tu apa yang kamu tak buat, semua kamu buat. Menyebabkan hilangnya pahala ataupun kelebihan puasa tadi ini. Itu menjadi satu tanggungjawab yang wajib yang perlu kita laksanakan dengan sempurna mungkin. Yang kedua kata ulama, bulan Ramadan ini qiraatul Qur'anil Karim wa tadabburu ma'anihi. Baca Quran dan tadabbur isi kandungan maknanya. Ramadan ni bulan Quran. Bulan Allah pilih untuk diturunkan Quran. Bila kita sebut bulan Ramadan bukan bulan Quran, bukan bermakna bulan lain kita tak baca Quran. Tak, bukanlah itu. Cuma bulan Ramadan ni dia lebih sikit, kita ambil semangat Ramadan ni, semangat Quran supaya kita ni lebih berdamping dengan Quran. Dan Quran yang kita baca pada bulan Ramadan lebih pada kita duk baca dah pada bulan-bulan lain tu. Ni Allah muliakan Ramadan ni dengan diturunkan Al-Quran. Sama ada turun tadi pada peringkat Luh Mahfuz mari ke langit dunia. Bulan Ramadan pada malam Al-Qadar. Ataupun daripada langit dunia mari kepada Nabi juga berlaku peristiwa itu pada bulan Ramadan. Ambil semangat. Mulia Ramadan disebabkan Allah turunkan Quran padanya. Daripada 12 bulan Allah pilih Ramadan. Jadi kita pun tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan kok mana-mana pun bagi ada masa kita dengan Quran. Yang tak boleh baca lagi. Jadikan Ramadan ni sebagai tapak permulaan untuk dia mula baca Quran atau belajar Quran. Mula daripada Iqra' 1, Iqra' 2 pun tak apalah. Jadikan Ramadan ni sebagai titik mula. Bila lagi kita nak mula? Umur koi bertambah. Masa hidup koi singkat. Tubuh badan koi tak larang. Mata koi kelabu. Nak tunggu sampai bila? Jadikan Ramadan ni sebagai permulaan kita untuk kita dekat dengan Quran. Kita tak boleh baca lagi.
mula daripada asasnya Iqra 1, Iqra 2 pun tak apa, jangan duk berasa malu. Karena ilmu ni kalau malu kita takkan dapat. Paling-paling tak ada habis Ramadan, kita dah habis Iqra 1, 2, 3 pun jadilah. Alhamdulillah, kita dah ada permulaan yang baik dengan Quran. Bagi yang tak lancar Ramadan ni, gelut puluh lebih sikit supaya Quran kita ni semakin lancar. Kalau tak boleh khatam 30 juzuk pun, Ramadan sempat habis 5 juzuk saja, tetapi mutu bacaan kita, kelancaran kita lebih baik daripada hak sebelum, daripada Ramadan. Bagi kita yang dah lancar, yang dah baik, yang dah mahir baca Quran ni, Ramadan ni lebih sikit berbanding hak lain-lain. Kalau bulan lain mungkin sebulan sekali kadang-kadang khatam, atau kadang 3 bulan sekali khatam. Ramadan ni mungkin kita boleh khatam sebulan ni sekali, atau 2 kali, atau lebih lagi. Hak kita baca secara peribadi, hak kita baca dengan tadarus kawan-kawan kita, hak kita baca tadarus dengan ahli keluarga kita, atau masa kita. Sebab tu kata cerdik pandai, jangan tunggu masa lapang untuk baca Quran, kerana kita tak ada masa lapang. Boleh lapang sikit pasar tani, boleh lapang sikit market, boleh lapang sikit bazar Ramadan, boleh lapang sikit kawan-kawan ajak melepok lepas tarawih. Masa mana kita nak ada lapang? Tetapi lapangkan masa untuk Quran. Makna kita peruntukkan siap-siap dah dalam sehari-hari itu. Lepas subuh sebagai contoh, pukul 8 sampai pukul 9 sampai pukul 10, masa ni masa aku duduk dengan Quran. Ataupun balik di rumah sebelum tidur setengah jam, masa ni masa aku dengan Quran. Ataupun selepas salat asar pukul 5 sampai pukul 6, 5 sampai 5.30, masa ni masa aku duduk dengan Quran. Ataupun lepas sembahyang zuhur sebagai contoh pukul 2 sampai 2.30, 2 sampai 3, masa ni masa aku duduk dengan Quran. Bila kita dah set up, kita dah atur, kita dah susun jadual kehidupan kita duduk dengan Quran, kita boleh buat. Tapi kalau nak tunggu masa lapang, tuan-tuan, banyak benda lain. Bila lapang je, ada je projek yang kita nak buat, ada je agenda kita, dan kita tak beri pada Quran, kita beri pada hak lain. Rugilah kita. Sedangkan Nabi kata satu huruf satu kebajikan Allah ganda 10. Bayangkan satu muka surat kalau kita baca 15 baris, purata lebih kurang dalam 700-800 huruf, kita baca satu muka surat. Satu muka surat kita baca 5 minit, 10 minit. 700-800 huruf darab dengan 10-8,000 pahala kebajikan Allah beri pada kita. Kerja yang kita buat hanya 5 minit, 10 minit, kelebihan Allah bagi begitu besar. Lah ni tak berasa lah, pasal tak mati lagi. Masuk pupuk esok. Bila orang tanam, kita nak cucu semua pakat balik, tak tunggu kita. Hak nak tunggu kita hak mana? Ni hak kita baca pada bulan Ramadan, hak kita baca pada bulan-bulan lain. Dialah nanti teman kita di akhirat nanti. Jadi peluang ni Allah bagi. Boleh mari ke masjid pula kita berdoa agar boleh sampai habis Ramadan lah, tuan-tuan. Minta pada Allah. Tengok kes pun kau duk naik, kita pun naik seraya juga. Pakat-pakat berdoa lah. Kita dah lalui dah pengalaman tahun lepas solat tarawih di rumah lagu mana. Tu imam kita siapa dia? Suami kita lah. Menikah 30 tahun dah tak pernah jadi imam tarawih. Tahun lepas kena jadi imam tarawih. Tu dia baca pun tak dengar. Dalam rumah, dalam bilik dia, bini seorang di makmum pun tak dengar. Tu imam baca, punya slow ni. Dah kawan tak bisa jadi. Tahun ni bakal-bakal doa lah bagi kita boleh solat tarawih imarah rumah Allah sepanjang Ramadan ni. Ini menjadi amalan Nabi dan Jibril alaihissalam, semok Al-Quran bertadarus pada setiap Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan kepada kita,
فكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. Nabi dan Jibril bertadarus, saling semak menyemak Al-Quran di antara satu sama lain setiap Ramadan sekali. Sekali pada tiap-tiap Ramadan sepanjang hidup Nabi. Kecuali pada Ramadan yang terakhir sebelum baginda wafat, Jibril mari 2 kali tadarus semak Al-Quran di antara dia dengan Nabi sebanyak 2 kali. Ramadan terakhir, Ramadan tahun ke-10 Hijri itu, Jibril dia mari semak tadarus Quran dengan Nabi 2 kali. Sebelum tu dia mari sekali je. Sebab tu Nabi kata, aku tidak melihat kedatangan Jibril pada Ramadan baru ni 2 kali, melainkan itu isyarat hampir tiba ajalku. Ya, beberapa bulan selepas daripada tu baginda wafat. Sebab itulah buatlah, sama ada dalam kumpulan, sama ada kita yang dah lancar baik bacaan tu silakanlah. Yang kita masih lagi hidup belajar, elok buat dalam kumpulan tadarus. Kalau kita salah, kawan kita tegur. Kalau kawan kita salah, kita boleh tegur dia. Tu. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, yang ketiga, amalan yang kita patut jangan tinggal bulan Ramadan, qiyamul Ramadan, menghidupkan Ramadan pada malamnya. Malamnya kita hidupkan Ramadan dengan ibadah sembahyang lebih-lebih lagi. Di antara salat yang disyariatkan kepada kita, salat tarawih pada malam Ramadan. Malam bulan-bulan lain kita tak jumpa masjid yang buka terang-terang sampai pukul 11, pukul 12, tak ada. Tapi malam bulan Ramadan ni kita tengok masjid rata-ratanya sampai pukul 11, pukul 12 duk cerah lagi. Orang duk ada lagi di masjid. Hadir ke masjid untuk menunaikan salat fardu secara berjamaah, kemudian hadir ke masjid untuk menunaikan salat tarawih secara berjamaah. Sembahyang bukan lama mana pun, lebih kurang sejam setengah, sejam suku, sejam setengah lagu itulah sembahyang tarawih ni. Habis kuat pukul 10.30 kita dah siap dah. Lepas tu baliklah, nak makan kan apa-apa ikutlah. Pasal apa yang kita berkira sangat untuk buat amal ibadat, yang sedangkan kelebihan amal ibadat tu untuk diri kita sendiri. Pasal apa kita berkira untuk buat benda yang boleh mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Amal ibadat, pahala tu untuk siapa? Untuk kita. Sebab tu Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni orang yang sentiasa muhasabah diri dan dia beramal, buat kebajikan, buat amalan untuk kehidupan selepas daripada mati. Ini bersusah payah, bersengkang mata, mari tarawih 23 rakaat dengan witir. Orang pakat balik, dia tak balik lagi, duduk pula dalam kumpulan tadarus. Sat lagi balik tidur, sat awal pagi mangkit pula buat salat-salat sunat dan sebagainya. Pagi, esok, siang, puasa lagi, baca Quran lagi, sedekah lagi. Pasal apa yang duk teruk buat ni? 5 ba'dal maut, untuk kehidupan aku lepas daripada mati. Beda aku nak hidup senang lepas daripada mati, aku buat dah pelaburan aku atas dunia. Ni orang cerdik, kata Nabi, dia fikir siap dah kehidupan selepas daripada kematian dia. Hak tak cerdik ni hadut seronok, tak tahu apa ni. Jangan kata terawih, puasa pun tak, tuan-tuan duit. Puasa pun tak. Tu kita tengok operasi duk tangkap pukul 9.30 buka kedai dah. Pi beli nasi pukul 9.30 pagi, kuah taruh atas. Takkan nak makan buka puasa. Hak jual tu pun tahu dah orang beli pukul 8, pukul 9 pagi ni bukan orang nak makan buka puasa. Saya nak makan pukul 10, pukul 9.30. Tumpang sekaki, walaupun tuan jual tu puasa, tapi dia tolong pada orang yang melakukan dosa dan sebagainya. Geng-geng tak puasa ni. Bukan kata geng muda-muda, geng tua-tua 40, 50, 60 tak puasa. Sampai bila nak duduk lagu tu? Mati ni bila-bila. Ni
Hidupkan malam. Dan kita sekarang sedang menuju kepada 10 yang akhir. Tak jauh dah tuan-tuan. Ini sedap tak sedap hari ni yang sebelah dah ni kan. Sebelah dah hari. Sebelah Ramadan dah kita hari ni. Sat aja kita rasa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Baki lagi 10. Kita berada pada fasa terakhir 10 Ramadan. Yang Nabi sebut taharrau lailatul qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar ni pada 10 akhir daripada Ramadan. Nabi suruh kita cari. Patut-patut mai 10 Ramadan semangat kita lagi tinggi, ibadat kita lagi banyak. Malam kita lagi banyak kita habiskan untuk ibadat. Bukan kuih slow. Ada jadi kat kita ni kuih slow. Kalau sebelum 10 Ramadan 3 sah, 4 sah, lepas 8 rakaat, 10 Ramadan tinggal 2 sah. Sah kedua pun tak apa nak penuh elok. Pasal apa? Pasal dia start dah pasang dendam perantau. Selamat Hari Raya. Dia semangat, dia jadi tawah, dia ingat ke raya. Aduh. Jangan rugi kita. Sedangkan Nabi kata apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Padanya pada Ramadan ada satu malam, ibadat pada malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa nilai 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Semayang yang kita buat pada malam tersebut lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jarang-jarang kita boleh cecah umur 83 tahun 4 bulan ni. Kalau boleh cecah 83 tahun 4 bulan pun, adakah kita beribadat, bersolat, baca Quran selama 83 tahun 4 bulan tak boleh? Dah. Kita pun baru lekat dengan masjid pun mari umur 40 ke atas ni je. Baru lekat dengan jemaah ni sejak daripada pencen ni je. Sebelum-sebelum tu pun kita pun culek juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kat kita satu malam, buat ibadat pada malam tersebut, hidupkan malamnya. Kamu beribadat pada malam tersebut, ibadat kamu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Itu kita kena rancang awal lah. Siang rehat, ambil tidurnya, qailulahnya. Malam tu hidupkan lepas tarawih, ada masa kita bangkit awal, beda kita nak tahajud dan sebagainya. Di Quran baca, banyakkan sedekah bila lagi pada 10 yang akhir. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Jangan duk kedekut untuk buat ibadat, yang ibadat itu untuk kita di akhirat sana. Baik, yang keempat kata ulama, apa yang perlu kita buat pada bulan Ramadan? As-sadaqatu sadaqah. Sadaqah. Ni hari ni pula hari Jumaat. Mari awal ke masjid, bawa duit, bubuh dalam tabung, sedekah pada waktu paginya atau pada waktu-waktu yang lain. Dan sedekah tidak mesti dalam duit ringgit sahaja. Sedekah juga ruang untuk kita buat pada bulan Ramadan ni banyak. Di antaranya beri makan pada orang-orang yang berpuasa. Nabi kata man fattara fihi sa'iman. Siapa-siapa beri makan padanya pada Ramadan untuk orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratun lidunubi, maka perbuatannya itu menjadi sebab Allah ampun dosa dia. Wa itqu raqabatihi minan nar, Allah jamin dia merdeka daripada api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai', dan dia juga akan dapat pahala seumpama orang yang berpuasa tadi ni yang makan dengan makanan dia tanpa dikurangkan pahala orang itu walau sedikit pun. Kita beri makan pada orang buka puasa bulan Ramadan. Nabi kata yang pertama, Allah ampun dosa kita. Yang kedua, Allah jamin kita bebas daripada api neraka. Yang ketiga, banyak mana pahala yang dia dapat, banyak tu juga kita dapat tanpa Allah ambil pahala dia walau sikit pun, dengan sebab kita beri makan untuk dia buka puasa. Lalu sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattiru bihi as-sa'im, bukan semua kami ada benda yang kami nak beri makan pada orang yang berpuasa. Ada di kalangan kami tak mampu, rugilah kami tak dapat kelebihan ni.
Lalu Nabi kata Allah beri kelebihan ni, apa dia? Ampun dosa, jamin bebas di neraka. Allah Subhanahu wa taala beri pahala sama banyak macam mana orang puasa tadi kepada orang yang walaupun dia memberi minum air kepada orang yang berpuasa, atau mungkin segelas susu kepada orang yang berpuasa, atau mungkin sebiji kurma sahaja kepada orang yang berpuasa tadi. Tak nanti nasi kandang semungkui, tak. Cukup sekadar dia beri buah kurma sebiji saja, layak untuk dapat keampunan Allah, jamin bebas daripada api neraka, pahala sama banyak macam mana orang yang berpuasa tadi. Betul orang pakat berebut bulan Ramadan ni, kadang-kadang kawan kita beri buah kurma ke kita ambil lah, hak kita pula kita beli, kita beri ke orang lain. Sekotak kita beri ke dia sebulan ataupun seminggu, 2 minggu, dia duk makan dengan anak-anak dia, jangan kutip pahala di akhirat nanti. Beli hak elok sikit lah buah kurma pun, jangan beli hak kerahkung tu. Kerahkung punggai cermin pun pecah, kuah tokok kawan tu pun dah lah gigi tak ada. Beli hak elok sikit. Hak mana kita makan, hak tu kita beri ke orang. Macam mana kita nak makan hak elok, orang pun nak makan hak elok. Bukannya mahal mana pun, sekotak 10-15 ringgit. Beda infak Ramadan, untuk kita ambil kelebihan ni, dapat pahala di akhirat nanti. Betul orang berebut tuan-tuan. Kalau kita pergi ke Madinah semayang di dalam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, mana-mana masjid bulan Ramadan, lebih-lebih lagi. Kalau tak bulan Ramadan pun puasa, Isnin Khamis, kita tengok macam mana Arab dia rakyat kita main pakat makan buka puasa. Dia hidang ke kita dengan susu masam, dia dengan peti, dia dengan kurma berbelah biji dia. Subhanallah. Kita pun Alhamdulillah, budaya tu pun tengok banyak di tempat-tempat kita, masjid, surau, rumah-rumah anak yatim dan sebagainya. Orang pakai berebut untuk buat kelebihan ni. Itu sedekah kita berilah. Tabur masjid dan sebagainya. Apa juga. Dan tengok sama anak-anak yang susah, orang-orang, anak yatim dan sebagainya, yang miskin, yang fakir, yang perlukan bantuan lebih-lebih lagi dalam suasana nak menyambut raya ni. Kita ada kelebihan, beri untuk sama-sama kita berkongsi kesenangan dan kegembiraan dengan mereka. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, ini di antara amalan-amalan yang patut kita rebut sama. Dan yang terakhir, kata dia, adalah merebut malam Lailatul Qadar. Ni jangan tinggal. Ni kita dah kuih nak dekat dah lagi 9 hari kita nak sampai 10 akhir. Nabi gerak ahli keluarga baginda, kita pula betulah. Bangkit pesan kat bini, gerak awal. Kita jaga, kita gerak. Bini jaga, bini gerak. Kita gerak anak-anak bangkit lah. Ambil kelebihan Lailatul Qadar. Bukan senang untuk kita dapat. Buat ibadat pada malam tersebut, semayangnya, baca Qurannya, kan? Apa pun yang kita buat akan diterima di sisi Allah, dan dikira pahala kelebihan itu lebih baik daripada 1000 bulan atau bersamaan dengan 83 atau 4 bulan. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita mendoakan pada Allah agar kita diberi kesempatan untuk sama-sama mengimarahkan rumah Allah sepanjang Ramadan ni lah. Tidak ada halangan, tidak ada sekatan dan sebagainya. Dan kita mendoakan agar COVID yang melanda kita hari 2 ni nampak macam kuih meriah balik. Kita mendoakan agar Allah lindungi kita semua dan Allah angkat segera bala musibah yang sedang melanda kita ini. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dalam keadaan kita berpuasa ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sekadar itu sebagai sedikit sentapan rohani pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربعة.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنه اللهم علينا سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.